أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar membuat baik, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, serta kami selamatkan dia daripada azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Nabi Nuh AS. Sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya daripada bencana yang besar. Dan kami menolongnya daripada orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka kesemuanya. Dan ingatlah kisah Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS. Seketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang,
kerana ladang itu dirosakkan oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukuman yang lebih tepat, dan kepada kedua-duanya kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung ganan dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untuk kamu, agar digunakan untuk melindungi kamu dalam peperangan. Adakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya dan berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkat kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Homoseksual menyamun dan mereka melakukan perbuatan tersebut dengan terang-terangan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ada sekelompok kambing telah merosakkan tanaman pada waktu malam. Pemilik tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Daud AS. Dia memutuskan bahawa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada pemilik tanaman sebagai ganti tanaman yang rosak. Namun Nabi Sulaiman AS memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. Pemilik kambing pun diharuskan menggantikan tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sulaiman AS yang lebih tepat. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam, dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai satu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat baik, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Hanya kepada kami mereka penyembah. Surah Al-Anbiya 21:71 hingga 73. Pada ayat ini Allah mengkhabarkan tentang Ibrahim yang diselamatkan daripada pembakaran yang dilakukan oleh kaumnya dan dikeluarkan daripada tempat mereka berhijrah menuju negeri Syam dan tanah suci, sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab mengenai firman-Nya, ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam. Maksudnya ialah negeri Syam. Di sana tidak ada air tawar melainkan air yang keluar daripada batu besar. Mengikut Qatadah, ketika itu Ibrahim dan Lut berada di Iraq. Kemudian Allah menyelamatkan kedua-duanya ke Syam. As-Suddi berkata, Ibrahim dan Lut berangkat menuju Syam. Kemudian Ibrahim bertemu dengan Sarah, putri Raja Haran, yang sangat mencela agama kaumnya. Lalu Ibrahim menikahinya hingga membawanya pergi. Tetapi pendapat ini garib, yakni asing. Yang masyhur ialah bahawa Sarah merupakan anak daripada pakcik Ibrahim, dan dia keluar bersamanya untuk berhijrah daripada negerinya. Mengikut Al-Aufi pula yang bersumberkan daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan Ibrahim diselamatkan ke Mekah. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Surah Ali Imran 396. Firman Allah, dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai satu anugerah. Mengikut Ibnu Abbas, Qatadah dan Al-Hakam bin Atiyah, makna nafilah pada penggalan ayat ini ialah cucu, iaitu Yakub anak Ishak.
sebagaimana disebutkan dengan firman-Nya, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Surah Hud 11:71. Firman Allah, dan masing-masing kami jadikan orang-orang soleh, maksudnya mereka semua adalah ahli kebaikan dan orang-orang soleh. Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang diikuti, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, iaitu mereka menyeru kepada Allah dengan izinnya. Selanjutnya dia berfirman, dan kami wahyukan kepada mereka agar melakukan kebaikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, iaitu menghubungkan yang khusus kepada yang umum, dan hanya kepada kami mereka menyembah, iaitu melakukan apa saja yang mereka perintahkan kepada orang lain. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah terpelihara darah dan harta mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa darah dan harta dilindungi dengan menegakkan rukun Islam, kecuali apabila mereka harus mendapat hukuman, maka wajib bagi mereka untuk memberlakukan qisas atau rejam atau potong tangan secara terang-terangan. Penghisaban mereka ke atas apa yang ada dalam hatinya adalah tanggungjawab Allah SWT. Daripada Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairis, dia berkata, kami datang kepada Nabi SAW, sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama baginda selama 20 malam. Baginda menyangka kalau kami telah rindu kepada keluarga kami, maka baginda bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahunya baginda adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Baginda bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarilah mereka serta perintahkan mereka, dan solatlah kamu sebagaimana kamu lihatku solat. Jika telah datang waktu solat, maka hendaklah seorang daripada kamu mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam kamu ialah yang paling tua bila hafalan Al-Qurannya sama di antara kamu. Daripada Anas bin Hakim Ad-Dabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat ialah solat. Abu Hurairah berkata, Rabb kita subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu, lihatlah solat hambaku, apakah sempurna atau kurang. Jika sempurna, maka akan ditulis sempurna, dan jika ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku masih mempunyai ibadat-ibadat sunat. Jika dia mempunyai ibadat-ibadat sunat, maka Allah berfirman, sempurnakanlah ibadat wajib hambaku yang kurang dengan ibadat sunnahnya. Tiap-tiap amalan akan dihisab dengan cara yang demikian. Hadis riwayat Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam.